Dia maklum, orang yang belajar hadis, ulama dalam menuntut ilmu hadis ni, dia berkorban banyak benda. Berkorban wang ringgit, berkorban masa, berkorban harta, semua untuk menuntut ilmu hadis. Sebab itu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Syu'bah bin Al-Hajjaj seorang tokoh besar yang daripada kurun kedua Hijrah, meninggal tahun 166 Hijrah. 160 Hijrah. Beliau mengatakan man talabal hadithi aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis ni muflis. Sebab pada zaman dulu, bila mana seorang tu nak menuntut ilmu hadis, diperlukan pada rihlah. Rihlah ni travel. Dia kena pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, semata-mata untuk sepanjang hidup dia orang habiskan untuk nak menuntut ilmu hadis. Walaupun dah tua, macam Imam Ahmad rahimahullah, dia dah sampai ke mablag satu level yang macam orang dah anggap dia sebagai mujtahid, ulama yang paling besar di zaman dia. Itu pun dia masih bawa pen dan kertas di kemana-mana. Sampai ke orang kata, ya Ahmad, dia kata, Aba Abdullah, kamu kenapa aku tengok kamu masih bawa pen dan kertas lagi ke mana-mana? Dia kata, minal mahdi ilal lahdi. Maksudnya dia kata daripada buayan sampai ke kubur. Maksudnya dia kata aku akan menuntut ilmu hadis sampai aku mati. Itu kata dia. Dan orang yang belajar hadis ni dia terpaksa habiskan banyak duit untuk membeli buku-buku rujukan. Buku-buku kita tahu bukan murah kan. Kalau kita sekarang ni nak collect semua kitab-kitab hadis yang matbu', yang dicetak, maybe akan makan beratus-ratus ribu ringgit pun kita belum mampu nak beli semua jenis buku. Sebab itu Syu'bah kata bahawa student hadis ni biasanya dia akan muflis. Tapi ulama hadis, dia walaupun dia tahu biasanya dia akan muflis. Muflis ni bukanlah semua, ada juga muhaddithin yang kaya, yang pandai berniaga dan sebagainya. Tapi Imam Syu'bah ni kata sebab orang yang belajar ni biasanya kita masa setiap hari ada 24 jam. Kalau kita buat kerja lain 8 jam, kita nak spend dengan family 3 jam, kemudian kita nak 7 jam, 6 jam, berapa jam yang kita ada untuk nak belajar. Tapi ulama hadis terdahulu berjam-jam-jam je sepanjang hari tu dia belajar. Tak berapa sempat dia nak mencari rezeki dia sangat, tak berapa sempat untuk dia nak berniaga ke, dia nak mencari kemewahan dunia. Sebab itulah dia orang kata kenapa dia orang sebagai muflis lah. Muflis ni jangan faham bahawa dia orang sampai meminta-minta tak. Dia maksudnya dia nak satu perumpamaan bahawa orang hadis ni terlampau banyak berkorban. Tapi macam tu pun punya kesusahan, dia orang tetap gigih menuntut ilmu. Dan sebab dia orang tak melihat bahawa harta itu sebagai tanda yang dia orang boleh banggakan. Sebab dia orang berbangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata cendekiawan Islam yang lain lagi, idza ma unasun fakharuna bimalihim fa inni bimirathin nabiyyin fakhiru alam tara anna al-ilma yudhkaru ahluhu bikulli jamilin fihi wal 'idhamu nakhiru. Maksudnya dia kata kalaulah manusia berbangga dengan harta yang mereka miliki, fa inni bimirathin nabiyyin fakhiru, tapi aku pula berbangga dengan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara anna al-ilma yudhkaru ahluhu. Bukankah kamu tengok orang yang berilmu, ulama-ulama ni semua dalam ilmu mereka ni masih lagi disebut-sebutkan. Masih tengok macam kita belajar fiqh mesti sebut tokoh-tokoh mazhab fiqh. Belajar hadis mesti sebut lagi nama-nama muhaddithin yang banyak berjasa kepada kita kan. Walaupun dia kata tulang mereka telah mereput, maksudnya dah berkurun-kurun, berabad-abad mereka dah gone, dah pergi, tapi jasa mereka masih ada lagi sampai sekarang. Dan of course yang paling penting sekali, kelebihan ahli hadis ialah mereka menjadi benteng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan sunnahnya sebagai legasi, dan membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang penyelewengan, dari sebarang pendustaan dan seumpamanya.